Kenapa nak tidur dalam kemah sedangkan chalet ada? Kalau ada benda senang, kenapa nak susah? Aku kena sound macam tu, babe. Jom borak, let's go! Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Macam biasa guys, yang belum subscribe lagi, subscribe sekarang. Sebab aku ada banyak gila cerita nak kongsikan dengan korang. Okay, so cerita aku hari ni adalah aku macam ditempliak lah atau ditampar dengan satu soalan tau. Soalan dia tanya aku, kenapa aku berkemah, bersusah-susah berkemah sedangkan ada benda mudah. Cerita dia bermula macam ni. Satu hari ni aku pergi camping lah dekat satu campsite ni. Untuk pengetahuan korang, campsite ni dia ada chalet, ada campsite. Maknanya kau boleh berkemah dan kau boleh stay kat chalet lah. Okey. Jadi bila pagi tu, hari yang pertama sampai tu okey macam biasa. Pagi tu aku pun bangun. Lepas aku bangun tu aku lepak lah. Aku buat air, aku lepak tepi sungai. Anak-anak aku semua belum bangun lagi masa tu. Diorang dah tidur balik lah. Jadi masa aku melepak ni, aku nampak seorang pagi kan, tak ada orang sangat. Aku nampak seorang ni keluar dari chalet, keluar daripada bilik tu. So dia pun berjalan, dia sambil isap okok lah. Okay, dia jalan-jalan sampai dia jumpa aku. Sampai dia nampak aku, dia berhenti kat aku. Aku nampak mamak ni macam nak berbual lah. Jadi aku layankan je lah. So bual bicara tu bermula dengan dia tanya aku kat mana. Macam biasa lah, kalau kita laki-laki ni sempoi je, kita boleh borak apa-apa topik pun kan. Jadi dia tanya aku, dia cakap lah aku daripada mana, aku buat apa, bila datang. Aku pun tanya dia dengan siapa, apa semua, dia datang naik apa, apalah. Semua tanya-tanya lebih kurang 10-15 minit. Mungkin sebab kita orang mudah lah untuk berborak lelaki ni. Jadi dia tanya aku satu soalan. Aku okey je kan. Dia tanya aku satu soalan. Dia kata, bro, aku nak tanya sikit lah, kau jangan marah kan. Dia tanya, okey, aku cakap asal. Okey, engkau kat Malaysia ni benda dah maju bro, benda dah mudah, tapi kenapa kau nak ambil jalan susah? Kau nak berkemah, nak apa semua? Aku terus macam terdiam, aku pandang dia atas bawah kan. Mamat ni apa hal lah? Kau buat spoil mood aku pagi-pagi kan. Aku dah lah tengah layan bunyi burung, bunyi sungai kan, deruan air apa semua. Tiba-tiba kau datang, kau bagi aku satu soalan. Yelah, soalan-soalan yang aku okey je, aku tak ada masalah pun. Soalan tu aku tak jawab kan. Aku kata saja je. Jawapan aku macam tu je. Sebab aku nak tanya dia lagi. Okey, aku nak tanya dia apa tahu. Aku nak tanya dia, kenapa kau ada kat sini kan? Kenapa kau, kalau kau kata apa yang kau nak buat kat sini, kalau kau kata mudah, kalau nak cerita sembang macam tu lah. Lepas tu aku tanya-tanya dia kata bini dia sebenarnya yang minat adventure apa. Sebenarnya bini dia nak berkemah. Okay, dah banyak kali bini dia pujuk dia untuk berkemah. Tapi dia macam, aku datang sini pun yang tak adventure pun dia kata habis rosak kereta dia kan. Kereta dia lowered, brand H kan. Okay, kereta lowered, brand H. Dia kata habis jalan berlopak apa semua. Jadi aku macam, okay, alright. Jadi bini dia ni minat, tapi dia macam, dia kata macam tak ada faedah lah berkemping ni sebenarnya. Jadi bila aku fikir-fikir balik, aku berbual bahasa je dengan dia. Aku fikir balik tau. Rupanya kan, aku rasa ramai lah pasangan yang kalau lelaki, suami minat, isteri ni akan follow je. Atau kalau isteri tak nak follow pun, lelaki tu boleh, atau suami tu masih boleh buat camping lah. Dia masih boleh gerak sebab tenaga dia dengan keberanian yang dia ada. Tapi kalau suami tak nak, isteri nak, okey, isteri nak, maksudnya dia nak pergi buat adventure, nak camping, suami tak nak, selalunya dia orang tak lepas tau, tak dapat, tak percaya buat sebab suami tak bagi kan, tak benar kan. So dengan alasan buang masa lah, tak ada faedah lah. Aku buat satu konten macam ni sebenarnya bukannya untuk nak bash balik mamat tu, tak. Aku buat konten ni, aku rasa sebenarnya ramai situasi yang sama. Isteri ni minat, suami tak minat. Yang suami ni mungkin bagi aku lah sebenarnya sampai mungkin korang pun pernah kena ayat-ayat yang macam benda dah senang lah sekarang ni kan. Tidur hotel kat Malaysia ni melambak gila apa semua kan. Tapi kenapa kau nak pilih untuk camping kak? Jadi konten, story aku, topik aku hari ni adalah nak ceritakan manfaatnya untuk orang yang dah ada family tapi dia tetap pergi camping. Okey, untuk korang yang tak tahu nak balas apa, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak bagi tahu
nak bagi tahu suami korang ni macam mana, atau pasangan korang ni macam mana, kenapa korang kena pergi camping, korang tengok video ni. Alright, so family camping ni sebenarnya bro, bukannya untuk, kau tak bro lah, untuk suami untuk suami yang tak minat ni, bukannya untuk engkau, okey? Tak semestinya untuk kau seorang. Manfaatnya camping ni sebenarnya untuk anak-anak juga. So jangan pentingkan diri sendiri. Wife kau minat, anak kau juga dapat manfaat. Okey, aku akan sharekan apa manfaat dia. Aku nak bagi tahu nombor satu sekali, dia adalah pasal minat. Kalau minat ni, suami ni mungkin ada satu minat yang isteri dia tak condemn pun kan, dia jadi support untuk isteri pula. Dia minat adventure, kau support lah, janganlah condemn. Apa-apa minat lah, baik memancing ke, baik motor ke, kalau dia dah minat, dia tak menyusahkan, kau support je. Sebab itu dia cara dia release, cara dia berseronok dengan minat dia. Tapi kalau kau halang minat dia, dia akan jadi stres. Jadi aku rasa macam wife aku sendiri lah, dia tak minat camping ni, dia tak minat. Tapi once aku pergi camping, aku bagi tahu sebenarnya camping ni bukan macam mana yang dia fikirkan. Lepas tu jadi minat, dia siap tanya aku bila next. Benda macam ni korang kena slowly lah, korang kena slowly bagi tahu kat dia, bagi tahu yang kau minat benda ni, kau minat buat benda ni. So slowly dia mungkin mula-mula tak terima, tapi akan terimalah. Okey, yang kedua, kalau korang tak pergi camping, tak pergi nature, so korang duduk dalam bandar, so life korang ni sebenarnya shopping mall, okey, balik dengan handphone, kuat-kuat weekend kau pergi dataran melepak. So, benda tu lagi bosan lah. Kalau setengah orang mungkin enjoy, tapi bagi aku mungkin benda tu bosan pula. Mungkin aku rasa macam anak-anak ni dia sebenarnya nak aktiviti tau. So kalau kau pergi dekat sana, kau lepak kat dataran, kau main apa, melepak, just tengok phone, tengok orang, so benda tu bagi aku tak create something memory tau. Better engkau pergi satu tempat buat aktiviti. So contohnya adalah camping ni lah. Selain tu juga, sebenarnya kalau perasan tak perasan, indirectly atau directly, sebenarnya bila kita bercamping, kita ni create satu, kita panggil apa, teamwork tau, dengan kita punya anak. Okay, kerja secara berkumpulan lah, okay, dengan anak tu. So diorang ni sebenarnya, budak-budak ni perasan tak, diorang ni nak buat something tau, dia nak buat kerja, dia nak buat aktiviti, tapi dia tak tahu, tak ada arahan. Jadi bila engkau bercamping, kau dapat bagi arahan dengan dia, yang dia boleh buat terus. Kau boleh tunjuk the real life, maksudnya tunjuk dia secara berdepan macam mana apa dia perlu buat, kemah ni dia perlu pegang apa, dia perlu buat apa. Budak seronok sebenarnya. Sebenarnya kau jangan fikirkan engkau, kau fikirkan budak-budak ni, dan mungkin mak budak tu yang minat ni, yang kau cubalah belajar sesuatu. Kau cuba belajar sesuatu walaupun kau tak minat. Mungkin benda minat ni boleh dipupuk lah, tapi camping tu sebenarnya melatih anak-anak supaya bekerja secara berkumpulan. Kalau dia ni jenis introvert kan, kau dah nampak dah kecil-kecil dia ni introvert, jadi dia susah nak bersosial. Jadi kau boleh mungkin didik dia sikit-sikit supaya bila dia kau berdepan, sebab selama ni kita kerja, balik kerja malam lambat, kita pun tak ada masa untuk nak bersama dengan dia. Jadi ini masa dia sesuai 3 hari ke 2 hari ke, engkau berkomunikasi direct dengan dia, buat aktiviti tu besar. Ini juga masa dia adalah engkau bukan setakat teach diorang, tapi kau show, kau tunjukkan kat diorang macam mana sebenarnya nak buat. Ini kalau kat rumah dia nak main api tak boleh kan. Ini masanya kau arahkan tenaga diorang ni untuk aktiviti-aktiviti yang macam ni. Selain juga camping juga kan, sebenarnya dia melatih ketahanan fizikal tau. Kalau anak tu jenis macam lemah-lemah, lembik kan, dia akan latih ketahanan fizikal tu supaya dia lebih kuat. Okay, aku bagi contoh. Kalau anak tu macam tadi pasif, atau dia tak agresif lah, dia pasif lah kan, kita akan bagi dia aktiviti supaya dia aktif. Bagi anak yang aktif pula, mungkin dia terlalu aktif, so tenaga dia ni, kita boleh gunakan tenaga dia ni pada tempat yang betul. Jadi ini masa dia, kau nak suruh dia apa, dia nak buat, tapi dia, macam aku cakap, dia nak buat tapi dia tak boleh buat, dia tak pandai buat. Dan bila dia buat kat rumah, benda tu kau marah. Dekat sini kau nak bagi dia buat, selagi benda tu tak membahayakan dia, kau suruh dia buat, kau bagi arahan, dia akan follow. Kau tunjuk cara dia buat. Kalau untuk pengetahuan korang camping lah tu, sebab masa kita sekolah, kita akan buat camping kemah ibadah, kita akan pergi
buat aktiviti adventure. Sebab apa? Sebab nak menaikkan confidence level. Benda ni tak nampak tau. Benda ni tak nampak menaikkan confidence level dia secara langsung. Tapi sikit-sikit dia akan naikkan confidence level anak-anak tu. Contoh lah, sebelum ni dia mungkin dia tak terfikir pun dia boleh naikkan kemah tu bersama kita. Sebabkan ada kita, dia mula confident level dia naik. Lama-lama dia pandai buat sendiri. Okey, macam bara api tadi. Lepas ni dia dah tak risau tau. Dia macam survival punya life yang kau kena belajar secara tak langsung dalam camping ni. Jadi macam mana nak bangunkan kau punya tempat tinggal, macam mana kau nak hidupkan api. Kalau boleh, masak ni pun yang simple-simple kau ajak dia sekali. Jadi dia dapat belajar benda yang kat rumah kau tak ada masa nak ajar dia. Bila anak-anak ni dah tahu pasal confidence level dia dah naik sikit, dah tingkat sikit, dah tahu nak buat apa. Anything happen, banjir ke apa ke, dia dah boleh fikir tau apa dia nak buat. Sebab kalau kau camping, masa tu hujan, kau kena selamatkan barang. Jadi kat rumah, bila hujan, bila apa-apa, dia dah dapat tahu. Atau ada bencana ke, dia dah dapat tahu. Sebab dia dah ada sikit knowledge pasal survival punya, life survival. Dia dah ada dah benda tu. Cipta kenangan yang tak dapat dilupakan. Kau perasan tak, kalau kau kat rumah, kau main handphone, benda tu berulang-ulang. Dia bukan satu kenangan yang memori yang kau boleh simpan lah. Okey, tapi kalau kau pergi bercuti pun okey. Cuma bercuti aku letak satu side lagi lah. Ini aku letak camping kan. Jadi kalau bercuti kau mungkin banyak guna duit. Tapi kalau kau pergi camping, setakat side tu RM50, RM70, 2 malam baru RM140 minyak. Itu camping ni adalah percutian yang paling jimat lah. Paling jimat kalau kau rasa kau nak bajet kan. Percutian camping ni adalah satu percutian yang paling bajet. Makan kau dah sendiri lah. Tempat tinggal kau just tapak, kau ambil dekat-dekat pun okey sebenarnya. Untuk spend time tu lah dengan minat orang. Wife kau minat ke, anak kau nak cuba ke. Sebab kalau kau dah masa kau nak camping nanti, masa diorang dah besar, masa tu diorang dah tak minat lah. Mula ada kata ini kotor lah, ini kotor lah. Sebab kau tak train dia daripada kecil. Jadi dah tak minat lah nak buat aktiviti macam tu. Dia punya life, handphone, tak ada internet, mati kutu, bosan. Selain itu juga, diorang ni akan cuba bersosial. Kadang-kadang kau ada jumpa budak-budak kan, anak dia ni bawa dia ni anak dia jumpa, dia berkawan tau. Bila dia berkawan, dia pandai untuk bawa diri dengan kawan-kawan baru dia. Kau bayangkan lah, kat sekolah dia perlu ambil masa, berapa lama masa untuk dia berkawan. Tapi waktu camping, dia ada tempoh yang pendek untuk dia cepat dapat kawan. Jadi kalau dia kat situ dia dapat, kat sini dia dapat kawan, kat sini dia dapat kawan. Benda tu seronok. Macam kita jugalah, kita pun akan dapat circle kita. Sebagai anak, untuk anak akan dapat manfaat kawan-kawan baru yang macam tadi lah, aku jumpa brother tu. Walaupun dia tak minat dengan camping, bagi aku, okey, tak kisah. Kau ada minat kau sendiri. Tapi jangan condemn minat orang. Satu benda itulah aku kena remind always, condemn minat orang lah. Alright. Cuma jangan, kalau dah minat, tolong jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang lah, nombor satu. Kau dah minat kan, kau jangan menyusahkan orang. Okay, untuk kita juga, untuk anak-anak lah. Kalau anak-anak, untuk hilangkan tekanan dekat sekolah. Kalau kita hilangkan tekanan waktu kita kerja. Kalau anak-anak ni, dia orang lagi-lagi sekarang lah, mana ada aktiviti sangat kat sekolah, nak bersukan dengan kes COVID yang tinggi ni. Jadi camping ni adalah salah satu cara lah untuk dia orang release aktiviti luar sekolah. Kau bercuti, kau balik kampung, yes, tapi ekstrakan lagi untuk satu aktiviti yang diorang ni sebenarnya pupuk diorang ni untuk minat. Selain kau mungkin boleh juga ajar diorang rasa sendiri kan. Okay, rasa sendiri bermain dengan alam. Kau suruh diorang main hujan, kau jangan risau lah. Sebab hujan kalau dekat bandar dengan hutan jauh beza. Jadi dekat situlah aku cakap ketahanan fizikal ni akan diorang, sistem pada diorang akan, selama ni nak main hujan tak boleh. Okey, kat camping kau dah tahu dah, kawasan hutan memang bukan kawasan industri, kau lepaskan dia main hujan. Selagi tak ada kilat, tak ada peti, okey, kau boleh lepaskan dia main hujan. Yang light lah, kau janganlah bagi tengah peti apa semua kau bagi, itu bahayalah. Maksud aku ni, benda tu kau cuba rasakan dia, main benda-benda yang tradisional, main tenteng, main banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kau boleh buat, yang buat dia ingat, yang buat dia release
luar pada aktiviti sekolah. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang aku nak kongsikan, tapi memang jadi panjang lebar lah video ni kan. Jadi aku share ni pun just apa benda yang aku spontan lah terfikir. Korang bolehlah gunakan poin-poin yang aku kongsikan ni kepada pasangan korang sebagai educate dia, atau mungkin kau boleh kata educate tu, mungkin kau boleh macam untuk bagi tahulah poin-poin kenapa kau nak pergi ke camping dan kau minat dan manfaat tu kepada anak. Sebab anak ni, dia kalau kau buat, misal kata contoh aku, confidence level tu kau tak nampak hari ni, tapi akan datang kau akan nampak. Jadi bila dia dah tak minat pasal camping ni, kau tak nampak sekarang, kau akan nampak akan datang. Jadi itu saja video kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Jumpa next video. Bye.